Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Cik Asfalila boleh dengar saya dengan jelas? Yang lain boleh dengar? Boleh. Okey, thumbs up semua boleh Okey. Alright. Okey, kita akan sambung surah Al-Lail insya-Allah. Okey. Okey, saya sambung, saya stop dekat ayat yang ke-13, betul? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Betul? Betul Ustazah. Okey, jadi kita akan revise ayat yang ini untuk saya masuk ayat-ayat yang seterusnya insya-Allah. Okey, di sini Allah kata dan sesungguhnya bagi kami akhirat dan kehidupan yang pertama. Dia bukan bermakna dunia, tapi dia bermaksud kehidupan yang pertama. Okey, kenapa Allah kata bukan dunia? Ingat saya pernah beritahu anda, dunia itu dari perkataan danwun. Dunia dari perkataan danwun. Yes. Dan danwun itu membawa dua makna. Sesuatu yang dekat, senang untuk digapai, dicapai, dan sesuatu yang biasanya dekat, senang nak dapat benda tu adalah benda yang low class ataupun low value. Okay, senang nak dapat. Kalau orang kata sale $2, so everybody can buy $2 shop. Tapi kalau dia kata sale 2,000, not everyone can buy. Okay, sebab tu dia mesti consider macam so-called high class ni benda. Lagi-lagi macam benda macam bag macam Chanel, LV, tak semua orang mampu untuk beli. Sebab tu dikatakan benda yang high class, high end ni benda. Okay, faham? Jadi di sini bila mana Allah nak cakap tentang kepunyaan Allah, jadi Allah tak nak gunakan istilah dunia. Allah tak nak cakap wa inna lana lal akhirata wad dunya. Tetapi Allah gantikan perkataan dunia itu dengan al-ula. Okey. Allah gantikan perkataan dunia ini dengan al-ula. Okey, bagi siapa yang baru masuk tolong mute diri anda masing-masing. Okey. Atau you prefer me to mute you? Okey, saya dah mute semua Better. Okey. Dan kemudian seterusnya Allah kata wa inna dan sesungguhnya bagi kami bagi akhirat dan juga kehidupan yang pertama. Itu pertama sekali kenapa disebut ula dan bukan dunia, saya dah terangkan ni. Okey, seterusnya kenapa akhirat disebut dulu baru kehidupan dunia? Kerana ingat tak ayat pertama adalah tentang wal-lail. Apa makna lail? Demi malam. Ingat tak malam ini maksudnya apa? Kejahilan, kekufuran, kesengsaraan dan sebagainya. Okey, letaklah kejahilan. Dan letaklah kat sini kezaliman. Okey, dan lepas tu letaklah di sini mungkin ada apa? Kekufuran. Okey. Okey, kekufuran. Sebab ada chat. Cik Asfalila, yang lain boleh dengar saya. Saya rasa mungkin ada masalah dengan audio Cik Asfalila. Sebab yang lain mereka kata mereka dengar. Boleh sekali lagi chat. You reconnect again, keluar balik, lepas tu masuk balik. Saya akan admit Cik Asfalila masuk. Maybe you need to join with audio and also the mic. Okay. Okey, sekarang kita sama lagi. Wal-laili maksudnya demi malam kan. Malam tu maksudnya kejahilan, kezaliman, kekufuran dan sebagainya. Benda yang tak baik lah. Gelap. Okey. So sekarang ni Allah kata disebabkan manusia ini saya guna warna lain. Manusia ini lalai
lalai dengan kejahilan, kezaliman, kekufuran yang mereka buat kerana mereka rasa mereka akan hidup di dunia ni selama-lamanya. Sebab itu Allah sebut tentang akhirat dulu. Maksudnya Allah kata kenapa buat mereka lalai? Sebab mereka tak pandang akhirat. Mereka terlupa yang adanya akhirat ini. Sebab itu Allah mention akhirat ini yang pertama. Sebab kalau kita lihat dalam surah yang lain, yang mana dalam surah Qasas, okey, saya kasih perkongsian yang lainnya. Okey, ini dalam surah Qasas. Ayatnya macam gini. Falahu alhamdu fil ula wal akhirah. Okey, falahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan ni dalam surah Qasas. Okey. Surah Qasas, cuma saya tak ingat ayat apa. Okey, surah Qasas. Qasas tu maksudnya apa? Cerita. Cerita-cerita, kisah-kisah. Dalam surah Qasas ni banyak cerita kisah-kisah tentang siapa? Tentang para nabi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat makna ayat yang surah Qasas ini, maka baginya kepujian, kesyukuran dan sebagainya dalam kehidupan pertama dan akhirat. Kenapa kehidupan pertama disebut dulu? Padahal dalam surah Lail, Al-Akhirah disebut dulu. Sebab dalam surah Lail, Al-Akhirah disebut dulu, memandangkan itu tentang cerita tentang manusia yang lalai dengan kezaliman yang dia buat, lalai dengan kekufuran yang dia buat, leka dengan maksiat yang dia buat. Maka Allah kata, kenapa manusia seperti ini leka? Kerana dia lupa tentang hari akhiratnya. Sebab itu akhirat disebut dulu. Manakala dalam surah Qasas ni, kenapa perkataan kehidupan pertama disebut dulu, iaitu dunia disebut dulu? Kerana Allah nak bagi tahu kepada para nabi, Allah nak bagi tahu kepada orang-orang Islam, Allah nak bagi tahu kepada orang-orang yang melalui a lot of obstacles, perils, hindrances, masalah, problems dan sebagainya dalam kehidupan dunia ini. Allah kata this is the first life. Don't worry because you have the next life. Sebab itu disebut dulu yang ini. Allah kata bersyukur dengan ujian yang kamu dapat. Bersyukur dengan apa saja kamu dapat di sini. Okey, Allah kata kehidupan di sini jaga baik-baik dulu, baru kehidupan di sana akan baik. Itu nampak tak persesuaiannya? Sebab itu disebut ula dan sebab kemudian disebut akhirah. Kenapa saya bangkitkan tentang perkara ini? Kerana kalau kita baca dalam buku-buku orientalis, mereka kata yang Quran ini ditulis oleh so-called, mereka kata orang Islam kata so-called daripada Allah, which is one person lah, one being. Allah yang buat Quran ini. Kalau the same writer, maknanya daripada awal hingga akhir mesti ada contoh macam kalau saya author kepada buku ni, saya akan gunakan perkataan dengan. Asal every page saya akan start dengan nama si Dek ni, dengan nama si Dek ni, dengan nama si. So ada trademark saya. Tapi mereka kata Quran ini seolah-olah macam tak ada trademark Allah. Sebab ada dalam ayat Allah gunakan akhirah dulu baru ula. Dalam ayat yang lain Allah gunakan ula dulu baru akhirah. It doesn't go together, it doesn't come from one being. So mereka kata ini salah. Okey, sebab tu saya ketengahkan, saya nak fahamkan anda bahawasanya sometimes ayat Quran mengatakan akhirah dulu baru ula. Kadang-kadang ula dulu baru akhirah. Kita kena tengok emphasis dia dekat mana. Kalau dalam surah lain, the emphasis is on kekufuran, negativism. So kalau benda yang negatif, Allah nak ingatkan tentang akhirat. To be positive, to make us a positive person. So kat sini, orang yang tengah menghadapi keadaan masalah dalam dunia dan sebagainya, masalah tau. Bukan benda yang dia suka, benda yang dia tak suka. Unfavorable, benda yang dia tak suka. Unfavorable ni benda. Jadi Allah kata, ini sekejap saja, ula, temporary. And this is the first life. You're going to have the next life. And that is a permanent life. Okay? Boleh faham? Okay. Kita masuk seterusnya. Okay. Dan seterusnya katakan, okay, dan that. Okay, nampak tak perkataan? Saya juga dah terangkan. Kenapa di sini akhirat dia ada lam, tetapi ula dia tidak ada lam. Nampak tak lam tak ada? Yang ini lam ada.
Apakah maksudnya bagi Allah akhirat sahaja? Dunia ni bukan bagi Allah. Allah tak memiliki dunia ini. Jadi kita ada total free will apa kita nak buat. Is it like that? Total free will memang ada. Maksudnya kita ada kuasa pilihan penuh. Kita nak pilih hidup yang baik ke tak baik ke, nak jadi jahat ke jadi baik, jadi soleh ke jadi kafir. Itu pilihan yang kita ada. Tapi Allah tetap govern this world and the next world. Tapi kenapa tidak ada lam? Ingat sekali lagi surah ini tentang apa? Tentang orang-orang yang leka, orang-orang yang lalai. Seolah-olah Allah kata mereka rasa mereka memiliki dunia ini. Sebab itu kenapa mereka rasa mereka memiliki dunia ini? Sebab Allah sudah ambil perkataan atau huruf lam di situ. Allah kasih mereka pinjaman untuk mereka rasa seolah-olah dunia ini I own it. Ini milik aku. Kalau aku kerja, this is my money. Kalau ini rumah aku, this is my house. Kalau ini property aku, this is my property. So Allah kata, ini adalah pinjaman sifat yang Allah bagi. Itu pun ada manusia yang sombong dengan usaha-usaha mereka. Dan di sini, perkataan akhirah dia ada lam, meaning dan Allah kata, not even a second aku bagi hamba aku ni pinjam sifat seolah-olah mereka memiliki akhirat ini. Tidak. Not even a second. Not even a fraction of second. Okay? Itu macam itu spesifik Allah masukkan di sini dengan lam, dengan tidak ada lam. Okay. Sekarang kita masuk seterusnya. Fa'anzartukum naran talazza. Okay. Dan apa maksudnya sini? Maka aku telah memberi peringatan kepada mereka semua. Neraka talazza yang menyala-nyala, yang bunyi dia bzz, bzz. Kalau api yang panas dia ada macam bunyi. Kalau api yang banyak sangat besar api dia, dan kemudian dia ada mengeluarkan sejenis bunyi. Macam mana tak? Tapi ada bunyi api lah. So itu masuk talazza. Dia bukan setakat menyala-nyala, dia bukan setakat blazing, panas, is getting hotter and hotter and hotter. Okay? Bukan setakat itu saja, nampak tak dia tidak ada alif lam? Di sini tidak ada alif lam. Kenapa? Meaning that is not the kind of fire that is in your mind and my mind right now. Okay? Apa yang anda fikirkan api sekarang terlintas kat kepala otak kita sekarang ni, api adalah yang bercahaya, yang ada bunyi, yang panas. Allah kata tidak. Okay? Dia bukan yang ada bunyi, ada panas yang macam kat kepala otak kita. Dia lebih dahsyat. Okay? Dan Allah tambahkan lagi perkataan ni. Dia ada sabdu. Itu menunjukkan apa? Benda tu makin. Kalau awak rasa panas, kejap lagi akan lagi panas, lagi panas, lagi panas, lagi panas, seterusnya. Nanti akan ada hadis saya akan kongsikan insyaAllah. Dan kemudian nampak tak ada ta di sini. Dia dalam bentuk present tense. Bentuk apa? Present tense. Jadi di sini apa maksudnya kalau present tense? Benda tu ongoing. Dia akan non-stop, sentiasa ada. Kalau kata she eats every day, so every day eat and eat. Okay, ongoing sampailah dia meninggal. Tapi api di sini tak meninggal. Tak mati, hidup terus. Okay. Dan kemudian seterusnya Allah kata sifat anzar. Okay. Kita perhatikan sekali lagi. Alamak, saya terpadam. So, tapi semua dah dapat maksudnya. Okay, anzar tukum. Okay, kalau kita pergi daripada okay, kita tengok satu surah ni yang mana Allah kata qul innama unzirukum bil wahyi. Okay, kat sini dia kata anzartukum. Dia adalah past tense. Kenapa Allah kata aku telah memberi peringatan? Okay, past tense. Kenapa Allah kata dalam bentuk past tense? Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita warning itu first dia pasti sudah sampai. Okay, kepada kita, sama ada kita dapat dalam bentuk orang kasih tahu kita ataupun through self reflection ataupun dengan melihat observation kat sebelah-sebelah kita, tengok pokok-pokok dan sebagainya, datang satu kesedaran dalam diri kita. So warning ni datang dalam macam-macam bentuk dan Allah kata is very sure, very certain dah sampai kepada awak dan saya. Okay, dan di sini Allah gunakan perkataan kum. Okay, kalau kita lihat Allah gunakan perkataan kum di sini. Okey. Kenapa Allah gunakan kum? Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah bagi tahu kita bukan untuk keadaan orang tu, bukan untuk Nabi Soleh, bukan untuk orang Quraisy, tapi untuk awak dan saya, kita semua sampai sekarang. Allah kata, those people
who indulge yourself dalam kehidupan, sorry tak clear, yang masukkan diri mereka, tenggelamkan diri dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, yang suka dengan kehidupan dunia ini. Allah kata, sesungguhnya peringatan kepada kamu sudah pasti aku bagi tahu. Siapakah kamu? Kamu yang suka tengok dalam kegelapan ini. Kamu yang suka tinggal dalam kezaliman. Kamu yang suka menjadi orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang buat maksiat. Itulah kamu, Allah kata. Yang dimasukkan kamu semua ni adalah al-lail, yang dalam lail tu. Naran talazza. Okey, sekarang diterangkan ada hadis. Apa yang dimasukkan naran talazza? Yang saya akan kongsikan hadis sebentar lagi ni adalah seringan-ringan azab. Okey, dalam neraka. Okey, yang mana di dalam hadis ni mengatakan qala Muslim haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abu Usama okey anin A'mash an Abi Ishaq anin Nu'man bin Bashir qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahli nar azaban, sesungguhnya yang paling hina bagi ahli neraka azab man lahu, bagi siapa atau barang siapa ahli neraka, barang siapa yang dapat na'lan, iaitu sandal ataupun capal ataupun sejenis slipper lah untuk kita punya kefahaman slipper. Okey, wasyirakan, iaitu dalam slipper tu dia ada macam tali, something like this. Okey, tak kisahlah dalam pemikiran ada kalau na'lan kita tengok dia sebenarnya sandal. Okey, nampak tak ni macam tali ni. Okay, this is a tali. Okay, ni slipper, lepas tu ni tali dan ini tali. Okey, min narin yaghli minhuma dimahuhu kama yaghli mirjal. Apa yang dimasukkan di sini? Slipper ni, the whole thing ni akan rasa panas. Dan yang tali ni semuanya ada api. Sini semua ada api. Ini adalah seringan-ringan azab. Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanahum azaban. Ini adalah azab yang paling hina dan sebenarnya yang paling ringan. Okey, sekarang soalan saya. Kenapa dalam banyak-banyak tempat Allah nak azab, Allah mula dengan kaki? Allah tak mula dengan hati yang kotor. Allah tak mula dengan pemikiran otak kita yang sentiasa fikir jahat. Tapi Allah mulakan dengan kaki. Okey, kalau kita balik semula kepada teori orang ada demam. Okey, orang ada demam, kita suruh dia mandi daripada atas kepala ke kita mulakan daripada bawah? Daripada bawah kan, kat kaki. Okey, orang kalau demam panas, kita suruh mandi, dia jirus kaki pelan-pelan naik sampai ke atas. Supaya haba panas tu ataupun dia punya warm temperature, body temperature tu akan naik, rise up pergi ke atas. Dia akan evaporate naik ke atas. Betul tak? Yes, itu sepatutnya berlaku. Okey, tapi kalau orang kita mandi saya rasa daripada atas aja. Lepas tu nanti suruh ketuk-ketuk kepala gitu kan supaya kononnya panas dia buang ke bawah. Tapi sebenarnya panasnya masuk dalam. Kalau kita belajar betul dia patut mandi daripada bawah. So sekarang ni Allah nak cakap apa? I am going to trap the heat in your body. Okay, sebab itu dekat bawah ni semua sudah disiapkan panas. Alas kaki pun dibagi yang panas dan berapi. So kat mana heat tu nak travel, nak keluar ke mana? Kat dalam badan kita je lah, na'udzubillah min zalik, badan manusia yang tadi tu, yang suka dalam kehidupan lain, dia akan trap dekat dalam. Okay? Dan benda tu ingat tak Allah kata, talazza. So dia akan bertambah panas. Dah habis rentung kulit, dipanaskan lagi, diciptakan lagi dan terus menerus. Okay? Na'udzubillah min zalik. Okay. Dan kemudian seterusnya, la yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha. Tidaklah dia akan yaslaha dapat, ni, dia dapat apa? Bukan dapat emas, dapat ni. Neraka yang menyala-nyala ni. Illa al-ashqa. Okay, nanti kita akan tengok apa tafsir untuk ashqa. Ashqa ni dia kata orang yang paling celaka. Kenapa orang yang paling celaka? Balik semula kepada ayat pertama. Kerana dia suka sangat dengan kehidupan lain. Dia dah biasa makan riba. Bila diajak bisnes tanpa riba, dia kata, I don't think so I can make money. I love this kind of business. Okay, jadi dia tak nak tukar. Okay, nak cara yang sama. Okay, dan sebagainya. Itulah orang yang ashqa, Allah kata orang yang paling celaka. Okay, sekarang kita lihat perkataan yasla. Yasla ni, okay,
Kalau kita nak dia cakap apa akan dimasukkan kan, masuk yadkhul. Patutnya yadkhul bukan yaslah. Okey, yadkhul kalau kita tengok dekat mana dekat kan kalau shopping mall dekat Malaysia pula, dekat negara Arab dia akan ada entrance dengan exit kan, nanti dah ada tulis dukhul, khuruj. From the word dakhala, dukhul, masuk. Okay, so yadkhul dengan yaslah, apa bezanya? Yadkhul saya nak masuk. Okay, saya sendiri nak masuk. Tapi yaslah saya tak nak, tapi tubuh saya nak. So in a way saya campak diri saya. Yaslah. Okay, saya campak diri saya supaya saya termasuk kat dalam. Na'udzubillah min zalik. So apa yaslah? Tubuh nak, hati tak nak. Okey, tubuh nak masuk, hati tak nak masuk. Tubuh ni kata, ya Allah, ketika aku hidup, aku ni adalah hamba-Mu ya Allah. Aku adalah ciptaan-Mu, tangan ini ciptaan-Mu, kaki ini ciptaan-Mu. Tetapi sepanjang aku hidup, aku suka dengan kehidupan yang lain ni ya Allah. Sekarang inilah baru aku nak jadi hamba yang baik. Jadi aku nak diriku dibakar di dalam. Na'udzubillah min zalik. Kerana ketika dia hidup, dia suka dalam kehidupan al-lain. So now dia kata, I want the justice for all. Saya punya anggota badan atau body part saya semua. Okay, sebab itu dia tak gunakan perkataan yadkhul, tapi gunakan perkataan yaslah. Okay, api yang menyala-nyala tu, dia nak masuk ke dalam. Okay, siapakah Ashqa? Okay, baik, kita akan baca tafsir untuk Ashqa ya. Okay, daripada hadis, qala al-Imam Ahmad, haddatsana Hasan bin Musa, haddatsana Ibnu Lahi'a, haddatsana Rabi' bin Sa'id anil Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar illa syaqiyyun. Tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang celaka. Mana orang bahagia tak masuklah, orang celaka akan masuk dalam neraka. Qil, dikatakan, wa man syaqi, ditanya kepada Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang syaqi wahai Rasulullah? Siapakah mereka orang-orang yang celaka ini wahai Rasulullah? Rasulullah bagi dua penafsiran kepada orang-orang yang syaqi ini. Okey. Dua penafsiran, saya guna warna lain, warna hijau. 1, 2. Yang pertama, Nabi kata allazi la ya'mal bi ta'ah, tak buat perkara baik. Perbuatan-perbuatan yang baik dia tak buat. Okey, dia tak suka. Bukan tak suka tau, dia tak buat. Suka tak suka is another issue. Sometimes orang buat benda baik tapi dia tak suka. Tapi dia paksa diri dia buat. Dia tak suka nak solat sunat taubat hari-hari, tapi dia paksa sebab dia banyak dosa. Okey, so dia buat. Kat sini Nabi kata tak buat perkara baik. Tak buat perkara baik, okeylah dalam hati awak dan saya, selamat kita buat perkara baik Ustazah, ni bagi kelas ni perkara baik, alhamdulillah. Okey, tapi yang next one ni seram. Wala yatruku lillahi ma'siyah, dan dia tidak meninggalkan maksiat kerana Allah. Ni yang takut ni. Ni balik kita kena buat self check. Awak dan saya, kita insya-Allah boleh tinggalkan maksiat atau kita sedang mencuba untuk meninggalkan maksiat. Tetapi kita tinggalkan maksiat untuk siapa? Untuk mak, kerana kita sayang mak, kita takut dengan mak bapak, kita takut dengan guru, kita malu dengan kawan-kawan, kita buat kerana kita rasa untuk jaga status kita. Kononnya saya ni minister, saya tak buat benda tak baik lah, nanti dia akan rosakkan reputation saya sebagai minister. So sekarang ni Allah kata tidak meninggalkan maksiat kerana Allah. Mana dia meninggalkan maksiat kerana sesuatu lain, sebab-sebab yang lain. Itu adalah orang yang celaka. Okey, 2. Tak buat perkara baik dan tidak meninggalkan maksiat kerana Allah SWT. Okey, so far so good? Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk seterusnya. Okey, saya padam ni Okey. Settle yang ini, masuk next one. Alladhi, okey sekarang. Tadi kita cakap tentang syaqi kan, la yaslaha illa al-ashqa. Itu tadi tafsiran untuk perkataan syaqi itu sendiri, ashqa tu yang dibagi dalam hadis, tak buat perkara baik,
tidak meninggalkan maksiat kerana Allah. Dan kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya mengexplainkan lagi lebih detail siapakah mereka yang ashqa ni lagi. Dah ada dua sifat kan, ni ditambahkan lagi dalam Quran pula. Okay. So this is the third and the fourth sifat. Okay, ni sifat yang ketiganya dan ini sifat yang keempat. Okay. Allazi kazzaba wa tawalla. Okay, Allah kata tadi tak buat perkara baik. Kemudian kalau dia tinggalkan maksiat pun dia buat kerana orang lain, bukan kerana Allah. Dan kemudian yang ketiga Allah kata dia suka berdusta. Dan bukan sekali, berkali-kali dia berdusta. Dan bila dia berdusta tu pula dia dalam keadaan past tense. Maksudnya dia dalam keadaan pasti dia buat. Dia tak rasa teragak-ragak, dia tak rasa takut, dia tak rasa macam mana if I get caught, macam mana, tak terfikir semua ni. Okey, dan kemudian Allah kata yang paling keempat, paling teruk adalah dia berpaling. Dia mungkin tak buat yang tiga-tiga tu, dia berpaling. Okey, berpaling di sini maksud apa berpaling? Dia tak dengar terus. Cakaplah apa saja dah tak masuk. Orang kata dah ada ship. Okey, cakaplah. Kau ni tak solat, kau ni tak puasa, dosa tau. Dengarlah nasihat aku. Dia tak dengar pun, dia pusing ke sana buat bodoh, terus angkat kaki jalan. Itu lebih teruk. Sebab tu dia letakkan nombor 4 yang paling teruk. Okey, tak buat benda baik. Okey, kemudian meninggalkan maksiat bukan kerana Allah, berbohong yang berkali-kali dan yang terakhir sekali berpaling. Ini yang paling dahsyat. Okey, berpaling dari apa Allah khususkan di sini? Berpaling daripada keimanannya. Yang mana dia rasa tak perlu nak ada iman terus. Kerana apa? Ingat tadi al-lail. Al-lail ingat tak apa mana lail? Kekufuran, kezaliman. Dia suka dengan kehidupan yang lail, yang gelap ini. Itu yang dia nak. Maka bila jiwanya dah gelap, hatinya dah gelap, empat-empat perkara ni akan datang dengan serentak. Okey? Okey. Dan kemudian seterusnya ayat. Ayat yang ini very straightforward Yang tadi tu very straightforward. Okey, yang ini ada sedikit tafsirannya. Wasayujannabuhal atqa. Okey. Kita patah balik tengok ini atqa Cuba bayangkan ayat dia apa? Perkataannya apa? Atqa. Okey. Sekarang kita tengok perkataan yang similar, bukan sama tapi similar. Okey. Nampak ni? Saya guna warna lain. Wattaqa. Taqa. Atqa, taqa. Dua-dua ada ta dengan qa. Okey, sekarang kita akan pergi yang sana. Okey. Ini saya nak tunjukkan. Yang tadi tu apa? Wattaqa. Ini tidak sama dengan wattaqa. Apa bezanya? Walaupun kedua-duanya kalau kita lihat takwa. Betul tak? Dekat sini dia pun kata paling takwa. Yang kat sana pun takwa. Alah basically takwa lah. Tak kisah paling takwa ke, sederhana takwa ke, kurang takwa ke, yang penting takwa. Okey. So apakah perbezaannya? Perbezaannya ialah yang ittaqa ni sesuatu yang awak dengan saya insya-Allah boleh buat. Saya ingatkan balik apa ceritanya. Saya dapat rumah, okey, rumah baru tengah pindah-pindah, tiba-tiba malam saya dengar bunyi yang seram. Okey. Saya dengar bunyi yang seram, maka saya pun pergi sana cek dengan keadaan dan semua. Sebab perkara ni dah berlaku, saya pun nak mula berhati-hati. Itu adalah khauf, bukan takwa. Ingat tak? Takwa adalah saya beli rumah, saya tak tahu apa-apa benda yang tak baik lagi, tapi saya sudah siap sediakan rumah saya. Saya pasang grill, saya pasang lock, saya pasang gate dan sebagainya. Itu takwa. Okay? I don't know what consequences yang saya akan jumpa later on, tapi saya dah siapkan every single angle, saya dah persiapkan diri saya. Itu takwa. Dan di sini, ini awak dan saya kita boleh buat. Orang biasa insya-Allah boleh sampai ke tahap ini.
persiapkan diri kita. Macam mana kita persiapkan diri kita? Contoh kita nak jumpa Ramadan, kita persiapkan diri kita dengan berpuasa Rejab dan Syakban. Kita biasakan diri kita dengan melazimi zikir-zikir, dengan melazimi derma. Kalau kita tak pernah derma, mungkin kita mula dengan sikit-sikit. Jadi bila kita dah masuk Ramadan, kita dah terbiasa untuk derma yang lebih banyak amal. Okey? At-taqwa pula ni adalah sesuatu yang luar biasa. Okey? Ada yang kata ayat ini diturunkan khusus untuk Saidina Abu Bakar. Yang mana Saidina Abu Bakar, dia pada ketika itu membebaskan banyak sangat hamba. Sekejap, kenapa? Sorry. Okey, dia membebaskan banyak hamba. Okey, dia membebaskan banyak hamba, Saidina Abu Bakar. So kat sini tahap level dia dah yang paling tinggi. So sekarang apa dia punya significance dengan Allah tunjukkan cerita tentang Saidina Abu Bakar ni? Ataupun apa significance Allah tunjukkan sifat orang yang at-taqwa yang mana awak dan saya susah untuk capai? Tak praktikal. Allah nak bagi tahu pada kita, walail tadi maksudnya apa? Kekafiran, kezaliman, kesusahan, musibah, kegelapan dan sebagainya. Betul lail? So Allah kata, in this gloomy time, bad times, dark times, whatever time that you want to call, yang penting very negative time, yang paling teruk, Allah kata boleh ada bond seseorang yang seperti ittaqah, insyaAllah awak dan saya, dan tak mustahil a star also can be born out of this darkness. Itu yang Allah nak bagi tahu pada kita. Dan Allah akhiri surah ini dengan menunjukkan example yang paling terbaik, the best of the best, Saidina Abu Bakar. Sampai ada hadis mengatakan, kalau Saidina Abu Bakar punya syahadah je, compare dengan orang-orang Islam yang lain, takkan sama. Syahadah dia je tau. Belum amalan dia, syahadah yang mengucap 2 kalimah syahadah tu je. Okay. Wasayujannabuhal atqa. Okey, baik. Itu satu tafsiran. Ada pendapat mengatakan ayat ini khusus kepada Saidina Abu Bakar. So mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan atqa ni. Okey. Saya padam ni ya. Okey. Sebenarnya ayat ini sepatutnya ada perkataan wala. Dia tidak ada sa, tidak ada wa, dia terus masuk la. La yujannabuha illal atqa. Okey, saya akan terangkan maksud yang pertama dengan ada 2 perkataan ini. Okey, yang ini maksudnya dan akan dijauhkan neraka daripada orang-orang seperti atqa. Okey, orang yang paling takwa ni akan dijauhkan. Neraka tu akan dijauhkan daripadanya. Okey. Itu yang pertamanya tafsiran, yang bawah ni warna hitam. Tafsiran yang kedua yang ada la dengan illa pula. Okay, kalau sepatutnya kalau ikut daripada sudut grammar bahasa Arab dia sepatutnya tulis macam ni. La yujannabuha illa al-atqa. Tidak akan dijauhkan neraka daripadanya kecuali orang-orang yang paling takwa. Nampak tak? Kalau kita lihat ayat pertama dengan ayat yang kedua, ayat pertama sebenarnya dia lebih ada dia lebih makna dia lebih padat, lebih kuat, lebih strong. Okey? Sekali lagi saya repeat. Ayat yang pertama maknanya dan akan dijauhkan neraka daripada orang-orang yang paling takwa. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan dijauhkan neraka kecuali orang-orang yang paling takwa. Okay, maksud exceptionally, specially only for these people yang paling takwa. Okay. So apakah perbezaannya? Kalau Allah letak ayat ini adalah dengan illa, okay, kalau Allah letak la dengan illa, itu tidak ada sifat rahmah. Kerana syurga, ingat Allah kata kamu masuk syurga aku kerana rahmat aku. So di sini kalau Allah letak la dengan illa, nobody can enter the paradise except orang yang paling takwa. Orang yang Islam, solat setakat 3-4 kali sehari, kirim salam lah dengan mimpi. Yang setakat puasa sebulan, setahun dalam sebulan Ramadan aja lagi lah, tak payahlah. Pandang bau syurga pun tak boleh. So Allah kata kat sini, dengan aku tarik 2 huruf la dengan illa ni,
Masya Allah. Syurga ini dimasuki dengan rahmat aku. So maksud orang yang ada takwa paling sedikit, orang yang tak ada takwa langsung, yang mungkin buat amalan terlalu sedikit pun boleh dapat syurga. Dengan rahmat Allah. Understand? Okay. Itu tafsiran yang telah, kalau ayat ni tidak ada la dengan illa. Okey, seterusnya kita tengok perkataan atqa ni. Okey. Atqa ni dia ada dua. Yang pertama, dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua tafsirannya, dijauhkan neraka daripadanya. Kalau tadi perkataan ittaqa, perkataan ittaqa, dia cuma yang ini saja. Dimasukkan syurga ke dalamnya. Tapi neraka tak semestinya dijauhkan. Maksudnya apa? Na'udzubillah min zalik, mungkin dia akan dapat neraka dulu, dah habis arti azab dalam neraka, semua dosa-dosanya dah gugur, baru akan masuk ke syurga. Tapi kalau atqa, neraka akan dijauhkan dulu. Syurga dimudahkan untuk dapat. Subhanallah. So nampak bezanya ittaqa dengan atqa. Okay. Alright. Next, Allah tunjukkan sekali lagi sifat rahmat yang Allah memiliki. Nanti kita akan compare ayatnya insya-Allah. Okay. Daripada ni seterusnya, allazi yu'ti malahu yatazakka. Okey. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi barang siapa memberi hartanya yatazakka untuk membersihkannya. Okey, dengan arti kata lain dia bagi harta untuk bersihkan dirinya. Itu yang kita faham Itu yang dipaham. Tapi apakah gitu maksud tafsirnya? Kita tengok terjemah dia kasih yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Tidak, itu terjemah. Tafsir bukan begitu. Okay. Sebab kenapa? Kalau saya nak kasih terjemahnya macam gini, saya kena letak lam. Meaning, I give my money, I give my strength or energy or help whatever I'm giving. Okay. Untuk apa? Untuk membersihkan diri saya. Tidak. Okay, sebab di sini dia tidak ada lam. Mana my ultimate of giving, my intention of giving just to give. Whether Allah bersihkan dosa saya ke tidak, itu hak Allah. Saya serahkan kepada Allah. Because some people they think, aku banyak buat salah contoh macam, I don't want to mention any artist contoh some artist, mereka kerana dah buat show sana show sini, dapat award, dapat duit, mereka masuk kat TV, saya dapat 5 juta, tapi saya cuma ambil 1 juta untuk saya dan keluarga saya, lagi 4 juta saya derma untuk rumah anak-anak yatim, untuk masjid-masjid, pembangunan masjid-masjid. Jadi dia ingat by giving that charity will purify dia punya sins. Okay, wash out all dia punya sins. Is it like that? Okay, it doesn't work like this, Allah say. Sebab itu dia tidak ada lam. Sebab itu tidak ada apa? Tidak ada huruf lam. Kat sini Allah kata, orang yang atqa ni, siapakah mereka? Mereka yang memberi for the sake of giving but not of the intention of thinking, kalau aku bagi maka dosa aku akan gugur. Bila aku bagi, dosa-dosaku akan gugur. Tidak, dia tak niat gitu. Sebab itu kan kadang orang kata, bagilah sedekah supaya Allah akan buka pintu jalan. Tak salah, saya tak cakap salah. Betul, ada hadis, betul, silakan. Tapi ingat, kita sedang bercerita tentang orang yang paling takwa. So orang yang paling takwa ni level dia dah terlalu tinggi. Dia memberi untuk Allah. Dia tak kisah pun dosa dia terhapus ke tak. Just love to give and give and give. Like a mother doing for the son or the child. Seorang mak tu akan memberi kepada anaknya tanpa mengharapkan balasan. Melainkan kalau mak tu memberi anaknya, dah besar kalau kau tak jaga aku, kau tak bagi aku duit, aku tak tahulah nak cakap apa. Kecil-kecil semua aku bagi. Tu dah salah. Okay? So perkataan atqa ni Allah kata dia memberi dan dia tak mengharapkan Allah untuk membersihkan. Bukan dia sombong, ya, tidak. Macam awak dan saya, kita baru level ittaqa.
Kita dekat bulan Ramadan, kita memberi banyak sedekah dengan harapan dosa-dosa kita akan gugur. Kita bagi sedekah banyak-banyak dengan harapan masalah-masalah kita Allah akan memberi pembuka jalan. Sebab kita masih level ittaqah, kita belum sampai level atqa. Faham? Okey. Dan di sini. Okey. Okey, sebab dia tak ada perkataan lam kan? Okey, kita tengok perkataan yu'ti. Kalau tadi perkataan taqa dia macam gini kan? Saya tulis ayat dia. Nak patah balik malas. Fa'amma man a'ta wattaqa. Okey. Fa'amma man a'ta wattaqa. Nampak tak? Yang kalau perkataan saya guna warna lain warna merah. Kalau orang yang paling takwa dia digandingkan dengan perkataan yu'ti, iaitu maknanya menafkahkan atau memberi. Okey? Tapi nanti saya akan bagi tafsir untuk yu'ti. Tapi kalau orang yang ittaqa, insya-Allah seperti awak dan saya, dia bagi perkataan aqta. Digandingkan dengan aqta. Kenapa? Okey, sekarang saya akan tunjukkan kenapa maknanya. Aqta tadi kita cakap apa? Memberi dengan banyak. Dengan banyak sekali. Banyak sangat dia beri. Memang dia tak lokek, dia bagi, betul-betul dia bagi. Untuk orang yang takwa. Okey? Dan orang yang takwa ni Allah kata apa? Dimudahkan masuk syurga. Apakah neraka dijauhkan daripadanya? Tidak. Okey. Ittaqa pula dia ada speciality apa? Mudah dapat syurga. Plus, okey, jauhkan neraka. Okey, jauhkan neraka daripadanya. Okey, itu untuk orang yang ittaqa. Special case. Dan dia memberi pula Allah kata sedikit. Jawab dengan saya, wow, dia dapat dua sih. Dia dapat syurga senang, jauhkan neraka. Tapi dia bagi sikit lah Ustazah. Kita pula dalam kategori ittaqa Ustazah kata. Kita bagi banyak, tapi kita cuma dapat masuk syurga senang je Ustazah. Neraka belum pasti dijauhkan daripada kita. Seramlah pula Ustazah. Kenapa macam gitu? Ya, sekarang nak teranglah ni. Okey, sebab ingat tak saya cakap dengan anda? Apa yang buat orang ini special? Okey. What makes this person special? Because of the word that explains yang perkataan yu'ti. Dia bagi sedikit, tapi dia bagi bukan mengharapkan kebersihan. Allah mesti nak bersihkan. Aku bagi, mudah-mudahan Allah hapuskan dosaku. Tidak. Dia bagi sebab dia suka, dia cinta untuk memberi. Subhanallah. Full stop. Itu kita tak boleh lawan. Awak dengan saya, kita masih dekat level kita bagi sebab mungkin contoh anak saya nak ambil PSLE, saya nak anak saya buat peperiksaan PSLE, semoga Allah mudahkan, berikan kejayaan kepadanya, maka saya pun bagi sedekah dengan niat Allah mudahkan anak saya. Ada niat, ada sebab, tapi dia bagi-bagi saja. Contoh Saidina Abu Bakar, bila dia lihat Bilal bin Rabah kena seksa, dia mintakan untuk lepaskan. Betul tak? Apakah niat dia? Dia kata, bila dah lepaskan, engkau mesti nak berkhidmat untuk Rasulullah, kau mesti nak berkhidmat untuk Islam. Tidak. Dia just bagi, ya Allah, aku sayang, aku cintakan dia. Sampai orang kata, kau, sampai masa dia nak bebaskan Saidina Bilal bin Rabah ni, orang datang kepada Saidina Abu Bakar. Kenapa kau nak bebaskan si hamba ni? What can he do for you? What can he serve you? After all, keadaan dia pun dah macam tenat, macam nyawa-nyawa ikan dan tak ada nak hidup, nak mati, kau nak bebaskan dia. Kerana aku cintakan dia. Dia adalah abang saudara, dia adalah saudaraku. Apa jawapan Saidina Abu Bakar? Aku cinta padanya. Apakah Saidina Abu Bakar kenal dia? Tidak. Apakah dia pernah tolong Saidina Abu Bakar? Tidak pernah. Next, kita akan tengok lagi apakah sifat atqan. Dia suka memberi sedikit pun, walaupun sikit dia bagi, niat dia tidak ada niat langsung untuk kebersihan diri dia. Maksudnya dia tak ada rasa untuk diri, self. Tak ada. Self need tu tak ada. Okay? Kemudian kita tengok sifat dia yang seterusnya. Saya padam yang ini Okey. Ini sifat yang pertama atqa tadi apa? Memberi harta dengan niat untuk, bukan untuk diri dia, tapi untuk Allah. Dan kemudian saya nak terangkan perkataan malu. Saya terlupa pula ni. Malahu. Mal kat sini dia kata apa? Harta. Dia bukan harta. Okey, mungkin bagi awak kalau nampak perkataan harta kita baca terjemah,
Duit lagi aku kena bagi. Alamak, tak ada benda lain ke aku boleh bagi? Allah itu maha penyayang. Kat sini Allah dah buang perkataan la, Allah dah buang perkataan illa, dan kemudian Allah kata untuk capai jadi orang yang takwa ni tak perlulah kau nak bagi banyak-banyak. Allah kata cukuplah bagi sedikit. Okay, just give small amount is fine. Tapi what kind of small amount is this? Okay, itu yang kita akan lihat di bagi tafsir di sini. The least thing you can give is your attention. The least thing you can give is your attention. Bagi perhatian anda. Orang itu sedang berucap, orang itu sedang minta bantuan, anda tak ada duit, anda tak ada kudrat untuk tolong, anda tak ada apa-apa, you have no means to help, but at least a listening ear. Just listen and give your attention, that's all. There's a listing. Okay, other forms that sahabat kata kita boleh bagi ialah attention. Okay, saya akan tulis. Apa benda yang kita boleh bagi yang paling sedikit? Attention. Knowledge, ilmu, kita boleh bagi ilmu, lagi kita boleh bagi hati kita, perasaan kesian. Okay, I saw there's a chat, sekejap I'll attend to you in a second. Dan kita bagi helping hand, tolong dia, kalau kita boleh physically tolong, kita tolong. Tak boleh, kita ada talent, kita kongsi talent apa yang kita ada. Kita ada, also give up your youth, okay. Ada zaman remaja kita, kalau masih muda, tolong bagi apa yang anda boleh. Bagi masa, your time. Apa lagi yang kita boleh bagi? Your effort. And last is money. Why I put money last? Because lalu manusia tak nak kasih semua yang atas, manusia bagi money. Because money is the easiest thing to give. You kasih, bayar, that's it. Tapi kalau to give your youth, wow, that's not easy, man. Susah. Zaman remaja saya nak peruntukkan masa zaman remaja saya ni berbakti pada masjid. Padahal saya ada banyak benda lagi yang boleh kasih saya fun activities. Effort, masa, heart, soul, everything. It's not easy. Money is the easiest. Sebab tu saya letak yang paling bawah. And attention pun susah. Bagi duit, bila orang datang, kerana kita tengah makan dengan isteri. Tak nak isteri selalu tak best. Makan dengan matahir. Atau makan dengan cewek. Makan cewek ke cowok makan dengan cewek, cowok, matahir. Tiba-tiba orang datang minta sedekah. Terus ambil bagi. Tak tengok pun muka siapa yang bagi. Dia datang kali kedua pun awak bagi. Padahal awak tak tahu benda orang yang sama minta. Sebab attention is focus on the matahir, on the cewek. Okay, understand? So that's why attention also is not easy to give. Okay, now I am going to attend to your question. Okay. Apakah hukumnya untuk menderma kerana niat membersihkan diri atau macam tadi saya kata, itu ittaqah. Yes, tak salah. Tak salah, tak berdosa, dapat pahala derma, dapat pahala memberi, semuanya dapat, complete package. Cuma Allah kata the best is atqa, orang yang paling takwa. So sekarang orang yang paling takwa apa? Dia bagi, dia tak ada fikir apa-apa. Bukan untuk mengeluarkan daripada musibah, selamatkan daripada masalah, untuk lapangkan dada, bersihkan diri, tidak. Dia bagi sebab dia love. Okay, alright. Dia dapat pahala, tidak dosa, dia tak dosa ya. Okey, itu tadi sifat yang pertama, sekarang kita masuk atqa, sifat yang kedua. Okey. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Okey, ini sifat yang kedua dia. Okey, yang sifat yang keduanya, yang kedua-duanya kita boleh katakan sifat yang kedua untuk atqa tadi. Okey. Orang yang tadi yang paling takwa. Sifat siapa? Orang yang paling takwa. Okey. Allah nak bagi tahu kepada kita, walaupun lail gelap, there's no reason ataupun tidak ada sebab untuk mengatakan a star cannot be born. Star dalam gelap pekat macam gitu pun a star can still be born. And who is this star? Orang yang paling takwa. Yang pertama memiliki sifat dia bagi sedikit, tapi bila dia bagi itu subhanallah, memang dia tak ada niat apa-apa untuk diri dia. Okey, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan bukanlah li ahadin, sesiapa saja, 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la. Okey, kita tengok tafsir yang terjemah yang nombor 19 ni, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus. Apa? Okey, itu maksudnya. Sorry. Okey.
Dan bukanlah bagi seseorang indahu min ni'matin tujza. Nampak perkataan indah? Indah ini dia bukan lada. Apa maksud lada? Lada dengan indah maksudnya have, ada. Okay, have ini pun masuk have. Have ke has ke sama lah ya. Maksudnya benda yang you possess, you have it. Contoh bila anda tanya saya, Ustazah, saya nak pinjam Ustazah punya iPhone 20. Oh, I have iPhone 20 but not with me right now. Ada dekat US. For example lah, saya tak tahu iPhone latest apa nombor, letak dia 20. Okay, so saya kata dekat mana? Kat US, bukan dengan saya sekarang. Itu adalah anda. Okay, saya ada iPhone 20 tapi bukan dengan saya sekarang, dia dekat US. Kalau iPhone 20 itu ada dengan saya, maka saya kata lada. Masa I have it right now. Yang ini not right now. Not at the moment. Okay? Saya ada but not at the moment. I can give it to you but not right now. Itu bezanya. Nampak tak? Apa saya nak terangkan di sini? Bila yang tadi itu, yang dia memberi sedikit tu, dia tak terfikir sama ada CD ni akan balas ke tidak. Sama ada sekarang ataupun in future. Kita manusia, biasanya kita memberi. Kita expect tak banyak pun sekurang-kurangnya orang kasih gratitude. Jumpa kat kita, terima kasih buat gini, buat gitu. Nanti bila dah bagi kan, dah bagi 2-3 kali. Aku dah bagi dia dah dekat 3 kali. Terima kasih pun tak ada, sokong nak mati. Dah tak nak bagi lagi lah. Itu sifat manusia. So yang tadi ni sifat atqa ni, bila dia bagi, ingat tak, dia tak fikir pasal diri dia. Dan bila dia bagi, dia tak terfikir pun CD ni boleh kasih sekarang ke, later ke, sukati lah. Dia tak berharap apa-apa. Wa ma li ahadin, dia menafikan. Li ahadin, sesiapa saja, anyone. Have right now min ni'matin tujza. Dia ada nikmat untuk diberikan kepada aku, tujza. Okay, saya suka perkataan nikmat dan tujza. Okay, kita tengok perkataan ni, saya guna warna lain. Warna merah pula. Okay, nikmat nampak tak? Dia tidak ada alif lam dan dia dalam bentuk singular. Apa Allah nak tekankan di sini? Allah nak tekankan kepada kita bahawasanya dia tak mengharapkan even one single cent atau just a penny. Dia kasih $3,000, dia tak harapkan awak kasih 1 sen pun. Awak balas balik 1 sen pun dia tak harapkan. Dia tak terfikir pun. Itulah keadaan how sincere this atqa is. Itu yang Allah nak terangkan kepada kita. Tujza, okay, kepadanya yang harus. Tujza ni maksudnya perkataan jaza. Ingat tak, kadang orang bagi kita cakap jazakillah, jazakallah, jazahullah, jaza supaya Allah memberi balasan. Jaza tu balas. Apa maksud jaza? Balas. Okay, tujza ni dibalas. Kadang-kadang, contoh, to the extent saya nak anda faham perkataan ni, yang ni tujza ni dia bukan balas tau, tapi dibalas. Okay, dibalas dan dia dalam bentuk present tense. Kenapa present tense dan dibalas? Okay, bila saya kata anak saya balik, mak, tadi kuih yang mak kasih sudah dibalas. Siapa yang bagi? Sebab dia cakap dibalas. Kalau dia kata, mak, kuih yang mak bagi, cikgu dah balas. Mana saya tahu cikgu yang bagi. Sekarang dia cakap dibalas. Kalau dia cakap dibalas, saya tak tahu siapa yang tukang bagi. Okay, nampak tak? So di sini, nak diterangkan di sini, Saidina Abu Bakar buat baik kepada Bilal bin Rabah. Pada ketika tu, keadaan Bilal bin Rabah sangat teruk. Macam seolah-olah keadaan dah nak mati dah. Dia punya seksaan yang teruk dia terima tu macam dah nak mati dah. Jadi bila dia bebaskan Bilal bin Rabah, dia tak mengharapkan dan dia tak terfikir pun Bilal bin Rabah ini akan membalas dia sama ada sekarang ataupun later on. Itu satu. Dan dia mengharapkan cuma Allah saja. Kerana dia sayang kepada Bilal dan sayang kerana Allah. Okay, sebabkan cinta dia kepada Allah, cinta dia kepada Bilal bin Rabah, maka dia bebaskan Bilal bin Rabah. Dia tebus beli Bilal bin Rabah. Dan kemudian dibalas. Kenapa dia dalam perkataan dibalas dan present tense, meaning kalau Bilal bin Rabah pass away,
Okay, ataupun dia dah meninggal, dah wafat, keturunan dia dapat tahu tentang Saidina Abu Bakar, tak terfikir pun keturunan dia untuk balas budi Saidina Abu Bakar, ataupun kalau mungkin Saidina Abu Bakar dah tak ada, balas budi kepada anak cucu Saidina Abu Bakar, tidak. Sebab itu dia dalam proses present tense. Benda tu is ongoing forever. Like that. Sifat orang atqa ini. Kadang-kadang kita kan, kadang-kadang ada some people, bukan kita lah, orang lain. Kita tak, kita bagus insya-Allah. Okey, orang lain dia kalau dah bagi pertolongan, dah lah orang ni tak cakap terima kasih. Lepas tu dapat tahu dia dah meninggal. Alamak, dia tak sempat nak balas apa-apa, tak apalah. Sekali jumpa anak dia pula bawa Mercedes Benz yang mahal, yang latest. Kita nampak anak dia, kita bercakap, dulu kan mak awak saya tolong gini. Dalam hati saya mengharapkan dia buat sesuatu untuk saya. Dia balas jasa saya. Itu perkataan. Sebab tu dia kata present tense. Till now, sampai sekarang tak minta balasan, tak mengharapkan balasan, tak terfikir pun orang ni boleh balas ke tidak. Okey, kemudian seterusnya Allah terangkan, jadi apa yang orang atqa ni nak sebenarnya dia bagi? Allah bagi tahu kepada kita, sebenarnya apa yang mereka nak, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Allah gunakan perkataan illa. Lepas illa ada ibtigha. Ibtigha ni nampak tak dia baris atas? Kalau kita belajar nahwu dia jadi mustasna mansub. Contoh macam bila saya kata la ilaha illallah. Sebab dia kata kalimah ucapan zikir ni sangat kuat. La ilaha illallah. Kita baca illallahi ke illallaha? Tak tahu Ustazah, saya stop dekat illah. Okey, ada cakap macam tu, illallaha. Dia baris atas. Nampak tak selepas ilah, saya guna warna lain jadi nampak clear. Lepas perkataan ilah, sekali lagi dia baris atas. Lepas perkataan ilah, dia baris atas. Nampak tak? Mereka kongsi persamaan. Apa maksud persamaannya? Maksudnya is a total negation. Okay, you negate totally. Totally kita negate ataupun kita menidakkan sebenar-benarnya. Okey, secara total kita menidakkan sesuatu dengan secara keseluruhan, total. Illa batigha, aku dah tak mengharapkan apa-apa dah. Kau nak bagi pun aku tak nak. Aku tak mengharapkan ya Allah syurgamu. Aku tak mengharapkan apa-apa, tapi sebab aku buatnya aku cintakan engkau ya Allah. Masya Allah. Contoh kita ni buat amalan soleh, kalau orang tanya, betul ke kita tak nak syurga? Naklah. Nabi sekarang dah tahu dapat syurga. Tapi kenapa Nabi tetap beramal soleh? Nabi cinta Allah. Nabi nak bersyukur atas cinta dia kepada Allah, atas nikmat yang Allah bagi kepada dia. Can you see that? Itu yang maksud saya orang atqa ni. Hebat. Hebat tidak? Hebat. Illa batigha wajhi rabbil a'la. Tak cukup dengan itu, kemudian Allah terangkan apa makna ibtigha ni. Okey, dengan setakat menunjukkan baris atas ni, dia menidakkan semua ni. Okey, sekarang kita tengok ibtigha. Apa maksud ibtigha? Ibtigha di sini maksudnya dia perkataan baghyan. Dari perkataan apa? Baghyan atau baghyun pun boleh. Ikut kita lah nak baris macam mana. Okey, saya letak baghyan kat sini. Okey, apa maksud baghyun? Baghyan maknanya mencari dengan bersungguh-sungguh dan melampau. Okey. Saya tak tahu nak terangkan macam mana, tapi macam inilah maksudnya. Mencari dengan bersungguh-sungguh dan melampau. Maksudnya terlampau sangat. Okey. Contohnya bila orang kata selama saya hidup, letaklah 50 tahun saya tak pernah jumpa mak saya. Sekali tiba-tiba masuk paper, mak saya masih hidup. Saya akan cari mak saya bersungguh-sungguh. High and low saya cari. Atas, bawah, kiri, kanan, seluruh pelosok dunia saya cari. Macam itu keadaan saya. Okay, bersungguh-sungguh. So ini baghyan ni maksudnya apa? Saya nakkan cinta Allah. Saya cinta Allah sangat-sangat. So saya akan cari any means just to prove that I really love you Allah. Itu keadaan orang atqa ni. Subhanallah. Wajhi rabbihi a'la. Kemudian Allah kata, apa sepatutnya? Apa yang dia nak? Dia nak wajh Allah. Okey, dia nakkan, di sini dikatakan wajah kan. Okey, kenapa kalau kita tengok wajah Allah ni, kita tak masukkan wajah as in wajah yang kita lihat na'udzubillah min zalik. Okey, wajah.
Okey, ini memang maksudnya wajah. Kalau bahasa kita translatekan literal, maknanya wajah, muka, face. Tapi kita tak cakap Allah tu memiliki wajah seperti kita. Na'udzubillah min zalik. Salah. Okey, tapi kenapa wajah? Contoh bila mak kata, mak, I nak kahwin dengan dia. Mak awak tak tengok muka awak. Dia tengok lain, dia pandang lain je. Mak, I cakap dengan you ni, I nak kahwin dengan dia. You okey tak? Dia tengok lain, dia buat bodoh. Rasa-rasa mak tu suka ke tak? Daripada air muka boleh, you can tell mak kita tak suka. Kalau dia tengok, ya, kau nak kahwin dengan dia bila? Kadang-kadang dia tak payah kasih muka, dia tengok kita, dia senyum, kita tahu dia suka. Right? So sekarang ni itu yang kita nak. Itu yang orang atqa ni nak, iaitu mereka nakkan keredaan Allah. Mereka nakkan cinta Allah. Yang siapa? Yang maha tinggi. Al-A'la. Dan kemudian wala sawfa yarda. Saya suka pengakhirannya. Kerana pengakhirannya, okey, nanti saya tertinggal satu hadis, itu I'll come back to that. Wala sawfa yarda. Nampak tak? Perkataan la sawfa. Ya, saya padam dulu yang lain. Okey, nampak perkataan sawfa? Dia kata kat sini kelak. Kelak tu maksudnya akan lah. Sa is also kelak. Sa is also akan. Tapi kenapa tak cakap sayarda? Di sini cakap wala sawfa yarda. Apakah bezanya? Maksudnya orang yang nak cari ni, dia melalui perjalanan yang jauh. Dia melalui kesusahan yang sangat-sangat untuk dia capai keredaan Allah. Okey, untuk dia menyidakkan diri dia tidak mahu nikmat daripada orang. Sekarang selama-lamanya walaupun dia dah meninggal, aku tak nak ahli keluarga dia balas, pun dia kena usaha to reach that stage and level. So Allah say wala sawfa yarda. Dan Allah kata aku pun akan bagi keredaan pun berdasarkan, nampak tak kat sini present tense, maksudnya berdasarkan usaha dia. Again is also a rahmat. Allah kasih dalam keadaan present tense, meaning that Allah is trying to tell us, walaupun orang ini atqa, everyone's iman goes up and down. Everybody's iman go up and down. There's no certain level yang permanent kita ada kat situ, tidak. Sebab itu dia dalam form present tense. So it keeps on fluctuating. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. So sebab Allah kata keredaan yang Allah akan bagi pun kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tapi Allah tetap ala kulli hal, whatever it is, Allah kata Allah sangat menyayangi orang-orang yang atqa ini. Okay? Kerana mereka tak mengharapkan apa-apa balasan di dunia, melainkan mereka mengharapkan wajhallah ya'ala. Mereka mengharapkan balasan ataupun keredaan Allah yang maha tinggi. Okey, saya sudah selesai tapi saya nak patah balik kepada hadis. Okey, kita nak akan masuk penutup insya-Allah. Okey, so sekarang kita lihat perkataan ni, nampak alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi, wahai Nabi, nak jadi atqa ni bukan senang wahai Nabi. Dahlah nak masuk syurga itu senang, kemudian neraka dijauhkan. Mana neraka tu dijauhkan, awak tak rasa sikit pun neraka ni. Subhanallah. Susah wahai Nabi, maka terangkanlah kepada kami bagaimana nak memberi yang sedikit ni wahai Nabi. Kemudian Nabi jelaskan dalam hadis, ittaqun nar walau bisyaqqi tamra. Bertakwalah dengan bertakwa di sini maksudnya takutlah kamu dengan neraka. Walaupun ni maksudnya walaupun bisyaqqi tamratin, walaupun dengan half a date. Date kurma half. Kita biasanya kurma satu ni lah kita bagi orang. Sebiji ni kurma sebiji kita bagi kongsi dengan orang. Rasa-rasa kalau awak datang awak masuk kurma separuh, orang nak makan geli. Tapi disebabkan kurma nikmat ni separuh ni Allah bagikan kepada aku nak kongsi dengan orang lain. Sebab ini bukan hak aku seorang untuk makan. Subhanallah, itu maksud Nabi, sedikit yang dipandang itu walaupun separuh kurma, itulah yang dimaksudkan sedikit. Faman lam yajid, Nabi kata, dan barang siapa tidak ada separuh kurma sekalipun, fabi kalimatin thayyibatin, cukuplah dengan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih, hadis yang daripada yang diittifaq, okey, daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, maksudnya tak ada
separuh kurma, cukup dengan kata-kata yang baik. Ingat tak tadi saya kata cukup dengan bagi attention. Cukup dengan bagi perasaan awak di situ saja. Just put your heart and soul there, that's it. You don't have money, it's fine. You cannot give any hand, tak boleh nak tolong, tak boleh nak kasih physical help. Tak apa. Cukup dengan mendoakan. Cukup dengan beri kasih kesian, cukup. Okay? Alright, itu yang dimaksudkan pemberian yang sedikit. Okay, tapi ingat pemberian yang sedikit ini tidak lain tidak bukan dia mengharapkan apa? Sorry. Dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan wajah Rabbi atau wajhi Rabbihil a'la. Dia mengharapkan keredaan daripada Tuhannya yang Maha Esa. Okey. So far ada soalan? Kalau tak ada, kita akan masuk penutupnya. Sekejap, ada soalan. Apakah salah saya memilih teman untuk akhirat dengan menjauh dari teman yang belum sejalan dengan saya, kerana ada yang cakap sama saya kalau saya termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim sedangkan saya masih terus siapa dengan teman tersebut. Okey. Kenapa Amai putus silaturahim? Okey, saya tidak boleh unmute. Okey, sekejap ya. Oh, sebab tadi saya kontrol Cik Rafi'ah. Sebab ada yang tak boleh mute, ada yang boleh unmute, jadi saya kontrol semua tak boleh ni. Okey, sekejap saya akan unmutekan Cik Rafi'ah sebentar. Saya jawab soalan tadi dulu. Okey, baik. Memutuskan silaturahim, kita kena faham maksud memutuskan silaturahim ni maksudnya tak bertegur sapa terus. Tak mendoakan pun tidak. Okey, itu memutuskan silaturahim. Kat sini saya tahu dia bukan kawan yang baik dengan saya. Kalau dia kawan yang baik, dia akan ajak saya ke jalan baik. Tapi sekarang kalau saya berkawan dengan dia, knowing myself, my weakness is that kalau saya kawan dengan dia, saya akan jadi jahat, maka saya distance myself from this person. Tak salah. Itu bukan memutuskan silaturahim. Tapi bila saya jumpa dia dekat luar, tersempak ke apa, saya tetap tegur apa khabar, saya tetap berbual macam biasa. Cuma saya elak-elakkan untuk jumpa dengan dia. Sebab saya tahu akan memudaratkan diri saya. Tak salah ya. Boleh. Okey. Okay, can you explain again second last sentence, second last verse? Because I thought ini menunjukkan berlaku baik untuk mendapat keredaan Allah. Yes, berlaku baik untuk mendapatkan keredaan Allah. Keredaan Allah tu apa? Cinta lah, cinta Allah. So tadi tu Saidina Abu Bakar, dia tolong Saidina Bilal bin Rabah disebabkan dia cintakan Saidina Bilal bin Rabah dan juga dicintakan Allah. So dia nakkan cinta Allah. Redha mak tu maksudnya cinta mak kepada kita. Mak suka apa yang kita buat. Okay. So cinta maksudnya ya. Okay. Sekejap ya. Saya akan bentar ya. Okay. Tadi siapa yang nak tanya? Okay, sekejap saya akan. Okay, siapa yang nak tanya boleh unmute untuk tanya. Macam mana cara nak mendidik jiwa dan untuk mempertingkatkan lagi to reach that level lah. Okey, sebab itu kita doa, ya Allah, hadirkan dalam diriku ini cinta kepadamu ya Allah, bukan cinta kepada dunia. Bukan cinta pada dunia. Kalau cinta pada dunia maksudnya kita masih mengharapkan orang berterima kasih, kita masih mengharapkan orang balas dengan kebaikan. Kalau tak cakap terima kasih, senyum pun jadi. Maksudnya kita masih ada hubungan, ada tarikan dekat dunia ni. Lepas tu kita doa pada Allah, ya Allah aku nak cintamu ya Allah. Jadikanlah aku hamba yang hidup hanya untuk cintamu. Okey? Itu dalam doa kita lah kita minta dengan Allah. Okey? Ada lagi soalan? Level Nabi lah Ustaz ya. Level wali kot. Orang biasa susah nak capai ke tahap ni. Yes. Okey, dia macam bising sikit. Yang nak tanya aja unmute ya. Okey. Ya betul, nak cakap level wali tu pun tak boleh juga. Sebab apa tahu kat sini kalau kita cakap level wali,
Allah letakkan kat sini maksudnya tak ada sesuatu yang mustahil. Kalau kita lihat surah Lail ini, manusia yang dah terbiasa hidup dengan kezaliman. Manusia yang dah terbiasa dengan kejahatan. Dan Allah kata, out of this darkness, ada shining star kat situ. Ada bonus star here, which is the atqa. So tak mustahil. So bila kita dah letakkan level wali, takut kita rasa discourage untuk to reach that level. So kita kena tanamkan dari diri kita, tak mustahil untuk aku ke sana. Usaha dari sekarang. Okay? Ada lagi soalan? Ustazah minta maaf, maknanya kalau kita nak mencapai tahap macam tu, that is kita ikhlas at least, tapi bagi saya macam kalau ikhlas tu memang kalau kita buat baik pada orang tu, kita tak haraplah orang tu balas kita kan. Tapi kalau sekurang-kurang kita mengharap Allah take note apa yang kita buat, kita minta harap pahala, is that still the same? Maksud saya macam usually lah kalau kita memang kita buat sesuatu tu, for example macam tadi yang ada yang tanyakan, kalau kita sedekah, saya tahu kalau saya dalam kesusahan, saya sedekah, saya minta Allah, harapan saya Allah angkatkan sedekah saya, tapi saya tak mengharapkan balasan dari orang yang terima sedekah saya tu, that kind of thing, no? Adakah itu menuju ke arah keikhlasan tu juga? Itu menuju ke arah ittaqa. Yang tadi tu, fa'amma man a'ta wattaqa. Dia bukan atqa. Atqa ni special. Dia tak mengharapkan Allah ampunkan dosa dia. Dia tak mengharapkan syurga Allah, tapi dia just love Allah so much. Contoh macam kalau sis Juanita sayang kepada suami. Kenapa you masak, you bersihkan, you uruskan segala-galanya untuk dia. And you pernah rasa tak macam, okay, suami balik kerja je, you dah ulur tangan. Duit, I dah masak, I dah kemas. Mana my duit? Tak ada kan? Why? Because it's love. And sometimes bila orang kata, kau lahirkan dia 5 anak, kau nak lahir susah. Lah, tapi aku dah tak ingat. Because love. Itu maksud saya. The best example that I can reach to our level of understanding, seorang mak kadang-kadang berkorban untuk anak melampau-lampau. Sampai melampau-lampau sampai dia tak terfikir bila orang kata, kau tak sakit hati ke anak buat macam ni? Tak, sebab aku sayang dia. Aku tak harapkan apa-apa. That is love. That is what I meant. Kita buat untuk Allah, kita tak harapkan syurga Allah, kita tak harapkan pengampunan Allah, bukan kita sombong. Tapi kita cinta, terlalu cintakan Allah. Itulah tahap Sayyidina Abu Bakar, kita bukan senang, susah. Memang susah. Okay? Alright? So saya kata, awak dengan saya, insyaAllah kita cuba capai dulu level fa'amma man a'ta wattaqa. Yang bagi dengan banyak dan kemudian ittaqa. Ittaqa. Lama kelamaan Allah akan hadirkan rasa tu. Okay, ada chat. Adakah cinta seperti itu seperti cinta Rabi'atul Adawiyah? Yes. Rabi'atul Adawiyah, cinta Sayyidatina Maryam kepada Allah, para rasul, lagi apa, Imam Ghazali, cinta mereka kepada Allah, Imam Malik sampai takut sangat nak keluar daripada bumi Madinah. Kalau aku keluar takut nanti kalau aku meninggal aku ditanam di tempat lain jauh daripada Nabi. Aku cinta Nabi, aku nak sama-sama meninggal masuk tanah pun sama tanah dengan dia. Macam gitu cinta, dia tak nak keluar daripada Madinah pun. Habis kan, kalau kita dapat peluang pergi mana-mana, enjoy, pergi tour sana, tour sini kita nak. Tapi Imam Ghazali tak nak, Imam Malik tak nak. So nampak ini beza per tahap level-level cinta masing-masing. Okay. Nanti kita akan tengok pada part conclusion, kita akan tengok perbezaan secara keseluruhan dalam ayat ini. So far so good, ada lagi soalan? Okay. Tak ada tak ada lagi. Okey, kalau tak ada lagi, saya stop share ni, saya akan share yang lain. Penutupnya slide. Okey. Okey, ini penutupnya. Penutup surah Al-Lail yang pertama, walaupun surah Al-Lail bermula dengan malam, tapi ia malam sesuatu yang gelap, yang tak baik, yang negatif dan sebagainya. Tetapi dia berakhir dengan keredaan. Allah kata kalau kita jahat macam mana seseorang tu, tak mustahil dia akan dapat petunjuk. So kadang-kadang jangan rasa diri kita ni hebat. Okay?
Maknanya saya mengajar kat depan, saya rasa diri saya hebat. Tidak. Okay, tak seharusnya kita rasa seperti itu kerana Allah akan bagi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Ini tidak sama dengan surah Syams yang mana bermula dengan matahari, sesuatu yang terang, yang jelas, yang baik. Tetapi dia berakhir dengan azab pula. Okey. Yang kedua, amalan seseorang itu berbeza mengikut akidahnya. Kita boleh refer balik pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yang mana Allah kata dia akan memberi dengan banyak bila dia takwa, ataupun dia akan jadi kazzaba. Okey, kita buka ayatnya, ayat 5 dan ayat 6. Okey, dan dekat wasaddaqa bil husna. Sorry, not 5 dan 6, 5 dengan 8. Allahu akbar. 5 dengan 8 ni silap. 5 dengan 8. Not 6, this is 8. Yang mana dia memberi banyak, dia takwa. Yang ini pula dia bakhil. Okey. Amalan seseorang itu berbeza-beza mengikut keimanan dan kemampuan masing-masing macam tadi. Iaitu kita ada yang tadi apa? Ittaqa dengan atqa. Okey. Kalau orang yang atqa ni dia tak buat apa-apa melainkan ibtigha wajha rabbi. Maksudnya dia nakkan daripada Allah lah. Okey, semuanya kerana cinta pada Allah. Kalau ittaqa ni dia masih mengharapkan sedikit sebanyak, ya Allah aku buat kebaikan ni, moga-moga engkau ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Moga-moga dengan aku buat amalan ini tolong orang susah, Allah akan mudahkan urusan anak-anakku. Okey, itu orang ittaqa. Tak salah, boleh. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita mengikut kemampuan dan level keimanan masing-masing. Kalau yang ini mengikut akidah masing-masing. Kita ada orang yang pemurah dan kita ada orang yang bakhil. Nampak tak perbezaannya? Okay. Yang poin keempat, akhlak dan akidah yang paling terpuji di sisi Allah adalah daripada ayat 20 hingga 21. Okey, yang mana ayat 20 hingga ayat 21 membincangkan tentang orang yang tak nak apa-apa melainkan cinta Allah dan keredaan Allah. Apa yang dia harapkan? Dua perkara, cinta dan reda Allah. Cinta and reda Allah. Subhanallah. Okey. Dan yang kelima, Allah beritahu pada kita sikap manusia. Ni salah typo juga. Sepatutnya kalau. Okey. Kalau buat baik mesti inginkan balasan sekurang-kurangnya, pujian ataupun gratitude daripada hamba-hamba, iaitu daripada dunia lah, orang yang sementara manusia. So saya buat kebaikan, sekurang-kurangnya senyum, tak senyum pun say thanks. Okay, itu dari ayat 19 yang mana itu sifat manusia. Okay, jadi kat sini Allah terangkan sifat yang nombor 19 ni ada sifat atqa, yang mana dia tak harapkan, not now, not in the present time, not in the future, not from his family or immediate ke extended family, dia tak nak daripada sesiapa pun. Okay, itu sepatutnya yang ada dalam diri kita. Cuba tanamkan dalam diri kita insya-Allah. Okay, ini saja tafsir hari ini untuk surah Al-Lail. Ada soalan sebelum kita masuk kitab Talbis Iblis? Maaf Ustazah, kalau ittaqo itu berarti dia berbuat baik dengan mengharapkan balasan. Kalau yang karena cinta itu attaqo. Okey, yang tadi berbuat baik nakkan balasan daripada Allah ya, bukan daripada manusia. Yang ini. Okey, itu ittaqo. Yes. Kalau atqa ni balasan dia cuma nak cinta Allah je. Dia tak harapkan syurga, dia tak harapkan kemaafan. Okey. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tapi bukan berarti dia sombong ya. Nah. Okey. Alright. Ada lagi soalan? Okey. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okey, kita teruskan seterusnya. Saya padam dulu. Okey.
Kita akan masuk kitab Talbis Iblis insya-Allah. Okey. Saya sambung dekat bab yang keempat. Okey, kalau ikut saya di sini muka surat 38. Okey, kalau ikut kitab saya muka surat 38 yang mana kita stop dekat bab kubu. Ingat tak yang kubu dia jaga, kemudian yang saya draw, saya lukis, ingat tak ada lubang-lubang. Okey, saya sambung bab tu kan. Okey, sekarang masih nak cakap pasal kubu juga tapi nak ada penerangan yang lain pula. Okey. Wa hadza al-hasan mustanirun bi dzikri musyrikun bil iman. Apa maksudnya kubu ini? Ni kubu ataupun dikatakan fort tadi tu. Okey. Dikatakan fort ataupun kubu. Okey. Kubu ni dikatakan di sini mustanirun, dia bercahaya bizikir, dia akan bercahaya. Okey, nampak tak cahaya? Kamu cahaya lah ni Dia akan cahaya dengan apa? Dengan zikir, dan dia akan musyrikun, diterangi dengan iman. Wa fihi mir'atun saqilatun, dan di dalamnya ada cermin. Okey, dikatakan terangkan sini, dalamnya ada apa? Cermin. Yang ini apa? Cermin. Mir'atun, cermin. Okey. Yatara'a fi al-hasan. Cermin ini dia bagi reflection kepada kubu. Orang yang tinggal kat kubu ni dia ada cermin. Jadi melalui cermin ni dia dapat penghidupan dekat luar. Okey, melalui cermin ni orang yang tinggal kat dalam ni akan nampak kehidupan kat luar. Ada matahari ke, tengah hujan ke dan sebagainya. Okey. Wa tasda'u al-mir'a. Sorry saya tulis. Okey, dan yatara'a fiha suwa kullama yamurru bihi. Setiap kali dia jalan, dia nak keluar daripada kubu yang panjang ataupun dalam kubu ni dia nak keluar nak jalan kat dalam kubu ni, semuanya ada cermin. Jadi cermin ni yang akan guide dia, untuk dia jalan kat dalam kubu. Okey. Dan kat sini fa awwal ma yaf'alu syaitan fi rabat ikthar ad-dukhan fatusawwidu haitan al-hasan. Apa maksud di sini? Dan yang pertama-tama sekali syaitan akan buat adalah menggelapkan cermin-cermin ini. Kata ada cermin kan? So pertama sekali syaitan akan buat, syaitan akan gelapkan cermin. Cermin ni semua syaitan akan gelapkan. So bila syaitan dah gelapkan cermin itu, orang yang tinggal kat kubu tak nampak jalan keluar. Orang yang tinggal kat kubu tak tahu what's happening outside. Okay. So sekarang soalan saya, apa yang dimaksudkan dengan gelapkan kubu? Okay, gelapkan kubu. Okay, gelapkan kubu di sini ni maksudnya bagi perasaan syak wasangka. Ataupun kita cakap perasaan ragu-ragu lah. Okay, lemparkan dalam diri kita. Contoh for example, kau buat baik dengan mak kau, rasa-rasa mak kau appreciate tak? Kau fikir betul-betul. Kau buat baik dengan mak kau pun buat baik dengan adik kau juga. Tanamkan sifat macam gitu. Okey, dan bagaimana syaitan buat? Okey, dia akan gelapkan semua tembok-tembok ataupun dinding-dinding cermin tadi tu. Wa tasda'u al-mir'a, dan maka akan cermin itu slowly akan jadi kelabu-kelabu. Wa kimalul faqar yaruddu dukhan, dan tapi kalau kita mempunyai akal yang waras ataupun kalau kita memilih akal yang sempurna, kimal, akal yang sempurna, maka yaruddu dukhan, kita akan menghilangkan dukhan. Dukhan tu asap. Asap, siapa yang bagi asap? Syaitan lah yang bagi asap. Dia nak gelapkan cermin, nak kelabukan cermin, dia letak semua asap kat dalam ni. Ni asap, dia penuhkan dengan asap. So cermin kita jadi gelap. So sekarang ni kalau akal kita sihat, akal kita sempurna, maka cermin yang gelap tadi akan nampak tak gelap. Kita akan cuba hilangkan kegelapan cermin tadi. Wasaqlu dzikri yajlu al-mir'a. Dan kalau kita banyak berzikir, maka dia akan slowly bersihkan kita punya cermin kita tadi tu. Dan sekarang Nabi kasih tahu kita seterusnya ialah bila dah gelap kubu ni, bila dah berlaku, dan kalau orang yang tadi tu akalnya masih tak sihat, dia masih ikut lagi dengan perasaan emosi. Alah, aku buat baik dengan mak tapi mak masih sayang adik. Aku bagi mak macam-macam tapi mak tetap macam gini. So timbul penyakit hati dan macam-macam. Dan bila dia buat bodoh, dia layankan perasaan itu, walil adu hamalat.
Dan Nabi bagi tahu sesungguhnya syaitan ini dia adalah adu musuh kita. Dan bagi musuh kita ini dia ada hamalat, dia ada pembawaan ataupun dengan arti kata lain dia ada senjata, dia ada weapons dengan dia. Syaitan tak masuk dalam kubu kita macam gitu je. Dia dah gelapkan cermin, dia dah tiup asap, dah kasih gelap, kemudian dia datang dengan weapon je. Okay, apakah senjata-senjatanya? Fataratan yahmilu fayadkhulu hisan. Kadang-kadang dia bawa weapon dia masuk terus kat dalam kubur. Kalau dia ada weapon dia masuk terus dalam kubur, maka dia boleh rosakkan semua dengan senang. Fayukirru alaihi haris fayakhruj. Maka dia akan halau terus Haris. So bila dia dah halau terus Haris, Haris tadi penjaga. Dia akan berdiri terus kat dalam. Ini syaitan. Okey, dia akan terus jaga kat dalam. Dia dah halau si penjaga tadi keluar. So, siapa penjaga hati kita? Malaikat. Allah datangkan malaikat untuk jaga hati kita. Allah sendiri jaga hati kita. Okey, dia halau kat sini bukannya menunjukkan syaitan ni lebih berkuasa. Tidak. Sebab kita biarkan syaitan tinggal dekat dalam hati kita. Dengan dia dah tiupkan rasa ragu-ragu, penyakit hati, kita layankan penyakit hati itu, maka dia akan terus tinggal dekat dalam dengan weapons yang dia ada. Pisau, letaklah ni pisau. Okay? Dia ada pisau dengan dia kat dalam. So sekarang apa yang dia akan buat? Warubama dakhala fa'as. Okay? Dan bila dia, mungkin dia akan masuk fa'as afsada. Maksudnya dia akan merosakkan cermin. Dia kasih crack-crack, cala-cala. Kalau awak dapat hilangkan, awak buat zikir, awak dapat hilangkan asap sekalipun, tapi masih ada cebisan-cebisan ragu-ragu ni kadang-kadang. Kadang-kadang ada je sedikit sebanyak dah baik ni, dah bersih. Penyakit hati ni dah tak ada, rasa ragu-ragu dengan mak tu tak ada, rasa dendam dengan adik tak ada. Tapi kadang-kadang dalam melalui tiba-tiba nampak mak kita baik dengan adik, teringat balik kisah 20 tahun yang lalu apa mak buat dengan kita. Yes, for example. Sebab apa? Dia sudah rosakkan. Cermin kita sudah ada retak-retak sedikit. Jadi kita tak dapat nak betul-betul jaga keimanan kita dengan baik. So ini paling scary. The scariest part is when you allow your enemy to enter into your heart. And that is syaitan. Okay. Dan kemudian seterusnya, warubbama aqama li ghaflati Haris. Dan bila mana kalau syaitan dah masuk sekalipun dia kata dengan weapon, tapi dia tak halau si penjaga ni, penjagalah. Okay, penjaga kat sini. Dia tak halau si penjaga ni, si syaitan ni tetap akan lukakan si penjaga ni. Lukakan macam mana? Itu yang mana, itu yang kata-kata kita apa? Aku dah maafkan dia, tapi luka yang dia buat tu masih meninggalkan parut. Wah. Itu dia parut. Inilah parut. Penjaga kita sudah berparut. Sudah dilukakan oleh syaitan, maka dia jadi parut. Nabi kata jadi apa? Jarah. Jadi satu luka, satu injury, and anytime it can bleed and start all over again. Okay? So nampak tak? What is the problem in here? Syaitan dia tak masuk. Dia asapkan dulu. So bila dia dah asapkan, dia dah gelapkan cermin, tolong jangan layan. Tolong cepat-cepat bersihkan jiwa. Jangan bagi dia kontrol hati kita. Bila dia dah kontrol hati kita, sudah ada penyakit hati, dia dah duduk dalam diri kita, itu dah susah. Mana bila dia dah tawan hati kita kat dalam, dia boleh rosakkan cermin kita. Dan kalau penjaga kita ada sekalipun kat dalam, dia sudah lukakan penjaga kita. Anytime penjaga kita boleh collapse, boleh jatuh. Okay? Wala yadri bihi, dan si pemilik hati ni tak tahu pun si penjaga hati dia ni sudah terluka. Warubbama jaraha tadi saya cakap luka li ghaflatihi, sebab si penjaga ni lalai. So bagaimana sekarang Nabi kata lalai macam mana? Contoh lalai dengan muzik, lalai asyik nak enjoy travel sana travel sini, lalai dengan macam-macam reason. So dia lalai aja, cepat-cepat syaitan lukakan. Okay. Dan kat sini wa asarasa wa aqimu yastanbitu al-hila, dan kemudian senang untuk syaitan menggunakan hilah dia. Dan Nabi kata di sini apakah hilah yang syaitan akan gunakan? Sara kal faqihu fi syarr. Saya suka perkataan ni. Okey. Sara kal faqihu fi syarr. Okey, saya akan terangkan apa maknanya.
Okey. Sara maksudnya telah berlaku atau terjadi. Ka seperti faqih, orang yang faqih. Faqihi fi syarri. Syar. Sorry, syar fi syarri. Syar maksudnya kejahatan. Telah terjadi seperti apa yang telah terjadi kepada orang yang faqih dalam kejahatan. Apa maksud orang faqih? Faqih ni bukan alim Dia lebih tinggi daripada alim. Faqih ni bukan maksudnya alim. Alim tu orang alim. Orang yang berilmu tu alim. Okey? Kalau kita asal orang pakai sarban je kita cakap ni alim. Tak, bukan alim ni maksudnya berilmu. Yang faqih ni dia berilmu, dia faham sangat-sangat, okey? Dia faham sangat-sangat ilmunya. Itu sebab Saidina Abbas, Saidina Ibn Abbas dia dapat doa daripada Nabi kan? Nabi doakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia datang, ya Allah kau doakan ya Rasulullah, doakanlah untuk anakku, kemudian didoakan supaya dia ni pandai dan dia faham. So setiap kali datang ilmu je, Saidina Abbas ni memang dia boleh explain lah in detail. Okay, memang dia ada kefahaman yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. So orang faqih ni dia berilmu dan dia faham. Orang faqih ni dia berilmu dan faham dan kemudian Nabi kata dia dalam kejahatan. Macam mana tu? Contoh for example niat saya kan. Niat saya nak buka kelas. Okey, nak buka kelas, nak mengajar orang. Niat saya baik, saya nak sebarkan ilmu. Kemudian makin lama kelas saya makin ramai orang. Makin lama orang makin suka sana sini semua cakap abang belajar dengan saya. Niat saya pun dah jadi lain. Niat saya apa? Kerana nak populariti. Niat saya dah jadi lain sebab apa? Tengok aku famous, saya nak menunjuk kepada orang, saya masuk TV, masuk radio, masuk semualah tempat. Segala macam apa-apa media masa semua saya lah yang nak dulu. Okey? Itu dah nampak tak? Itu maksudnya orang yang berilmu lagi faham Nabi kata boleh buat kejahatan. Apatah lagi awak dan saya yang tidak berilmu, kadang-kadang dah tak berilmu, kita tak faham dengan apa kita buat. Jadi lagilah senang untuk syaitan attack kita. Okey? Dekat sini kata suarakal faqih fi syar. Okey. Padam yang ini, kemudian seterusnya ra'aitu ni qala ba'du salaf, ini ulama-ulama salaf iaitu ulama-ulama yang terdahulu, mereka mengatakan ra'aitu syaitan, aku nampak syaitan, faqala li, maka syaitan berkata kepada aku, si ulama salaf ni cakap, qad kunta alqin nas fa'u'allimuhum fasurtu alqahum fa'ata'allamu minhum. Apa maksudnya? Aku dulu nampak manusia, aku ajar mereka, syaitan kata. Aku nampak manusia, aku ajar mereka buat benda jahat. Aku ajar aja tau, tapi mereka yang buat. Okay? Tapi sekarang aku jumpa manusia dan aku belajar daripada mereka. Na'udzubillahi min zalik. So siapa yang lebih jahat? Manusia lebih jahat daripada syaitan. Okay? Syaitan kalau kita lihat dia disingkirkan daripada iblis, laknatullah, disingkirkan daripada syurga disebabkan apa? Sebabkan tak nak sujud kepada Adam alaihissalam, disebabkan ego. Sekarang tanya diri kita, berapa banyak kejahatan yang sudah kita buat dalam hidup kita? Apakah setakat ego sahaja atau lebih daripada ego? Kalau lebih daripada ego, maka na'udzubillah min zalik, kita ini lebih jahat daripada syaitan. Kita ni lebih teruk daripada syaitan. Sebab itu kena perbaiki diri kita. Dan kemudian seterusnya, warubbama hajama syaitan ala zaki al-fatan. Mungkin syaitan akan hajam ni maksudnya attack, serang zaki al-fatan. Fatan tu maksudnya kepandaian yang luar biasa. Kepandaian macam mana tau? Macam contoh awak masuk debate, masuk bahas masuk debate. Orang ni cakap A is apple. Awak cakap A is not apple, then you can give a lot of evidences. Benda tu datang secara instant tanpa awak buka buku baca. So kepandaian awak ni bukan cakap pandai, bijak, cerdik, segala macam. All in lah. Okay? Itu masuk fatan. Wa ma'hu arus al-hawa qad jallaha. Okay. Syaitan akan attack kita punya smart. Okay, kita punya smartness, kepandaian kita, kebijaksanaan kita. Bagaimana dia attack kita punya smartness? Dengan dia gandingkan arus, dia pair up kita punya kepandaian, kebijaksanaan kita dengan nafsu kita. Okay,
qad jallaha, yang mana nafsu kita akan katakan kepada contohnya benda yang bijak. Otak kita bijak sangat, tapi nafsu kita bagi tahu kita. Contoh, saya pernah tegur seseorang tentang kesilapan mata air, dia keluar dengan mata air dan sebagainya. So bila saya tegur dia cakap dengan saya, apa dalil tak boleh keluar dengan mata air? Saya cakap walau taqrabu zina, dia cakap jangan kamu dekati zina. Dia kata aku tak ada fikir nak buat zina pun, jauh sekali, ayat ni tak sesuai. Okey, kemudian saya cakap tentang khalwa. Dia kata khalwa mesti nak 2 orang aja, aku dengan dia, aku pergi kat public ramai orang nak khalwat apa? This is the problem when people start to rationalize their sins. Benda tu dah dosa, tapi dia rationalize, dia nak cakap dengan diri, dengan nak sedapkan hati dia dan nak bagi tahu orang apa yang aku buat ini tidak berdosa. Okey? Ini maksudnya kenapa bila hawa nafsu sudah kontrol kebijaksanaan otak tadi. Fayatasha al-fatan. Maka kebijaksanaan tadi sibuk. Menjadi sibuk. Sibuk kenapa? Bin nazri ilaiha. Asyik tengokkan si nafsu ni. Kepandaian tadi Allah bagi kita, kebijaksanaan kita tak guna dengan baik, kebijaksanaan ini akan sibuk tengokkan nafsu. Akan sentiasa asyik tengok, nafsu tak happy, maka aku akan cuba buat nafsu happy. Bagaimana cara nak buat nafsu happy? Apa hela sepatut aku buat? Okey? Bin nazri ilaiha fayasta'assarahu wa aqwa al-qaid. Dan di sini dikatakan dalam ulama salaf kata yang paling kuat ikatan syaitan boleh buat dengan attack-nya tadi itu ialah yusiqu bihil usra al-jahl. Dengan dia mengikat awak dan saya seperti prisoner. Prisoner al-jahl, maaf kata panduan yang masuk dalam penjara yang bodoh. Panduan yang bodoh bila kata tak ni ada bagi nasi, jangan makan nasi, makan najis, kita pun makan najis. Sebab kita bodoh. Kita tak tahu. Kita dah banduan, kemudian kita jahil, kita bodoh. Okey? Itu adalah ikatan yang paling kuat syaitan buat. Ikatan yang sederhana pula macam mana? Wa awsatahu fil quwa al-hawa. Ikatan yang sederhana ialah dia kuatkan nafsu kita. Nafsu kita dia cakap apa? Alah tak apalah, aku sukalah tengok drama K-pop ni. Tak apalah, maksiat pun maksiatlah sebab aku suka punya pasal, tengoklah sekejap pun tak apalah. Okey? Orang panggil suruh solat, tak apalah nanti kejap lagi habis, tak apa nanti boleh kodok. Okey? Dia kuatkan nafsu kita, cenderung kita kepada sesuatu yang kita suka tu akan dikuatkan. Dan itu adalah pertengahan dia ya saja, pertengahan. Wa adha'afuhu, dan yang paling lemah sekali syaitan boleh buat dengan dia punya attack is al-ghaflah, buat kita lalai. Okey, buat kita lalai, lalai baca buku atau lalai buat kerja. Ya Allah, astagfirullahalazim, aku terlupa nak solat zuhur. Kan dah masuk waktu asar, sibuk sangat nak prepare untuk minit mesyuarat lah, apalah dan sebagainya. Okey? Wa madama da'ul iman 'alal mu'min fa inna nabla adu la yaqa' fi muqti. So kat sini keimanan untuk orang mukmin itu adalah mana dia kata daripada aku ikut musuh lebih baik aku mati terbunuh. Itu sifat seorang mukmin yang sepatutnya ada, iaitu daripada aku ikut musuhku iaitu syaitan, walaupun kalau aku ikut musuhku dengan setakat menjadi seorang yang lalai, aku tak mau, maka cukuplah dengan aku mati pun tak apa. Okey? Okey, terus saya skip part ni. Saya masuk hadis dia sebab masa tengah sikit. Inna syaitan, ni hadis yang seterusnya. Inna syaitan la yaftahu li'abdi tis'a wa tis'ina baban minal khair yuridu bihi baban minasyar. Syaitan akan ingat tak cerita tadi. Ya Allah, engkau sudah lempar aku ni dalam surah Baqarah. Ya Allah, engkau sudah campak aku keluar daripada syurga, maka izinkanlah aku untuk goda anak Adam. Kemudian Allah kata, aku berikan kau keizinan 100% untuk goda anak Adam. Dan yang mana iblis cakap aku akan goda mereka daripada atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Ingat? Okey. Surah Baqarah ke surah Araf, something like that, saya tak ingat. Okey. Dan kemudian bila Allah sudah bagi keizinan untuk attack anak Adam dan on every single angle, maka si syaitan ni kata aku akan buka kepada anak Adam tis'a wa tis'ina baban, 99 pintu kebaikan, yuridu bihi baban min syarr. Dan 9 out of this 99 door, the 100th door is the bad door. Maknanya contoh saya
asalnya saya nak buat kebaikan, saya nak share ilmu saya dengan orang kan, maka saya buka kelas. Syaitan mudahkan, saya nak buka kelas, syaitan kenalkan saya dengan orang yang bagus, orang yang terkenal. Melalui dia saya dapat buka kelas, melalui dia saya dapat students yang ramai, melalui dia saya dapat gunakan a lot of means which is everything was easy and smooth. Sampai pintu yang ke-99, pintu yang terakhir which is pintu yang ke-100 adalah pintu ego. Itu sebenarnya matlamat hidup syaitan. Iaitu pintu yang terakhir, pintu kejahatan. Tapi yang 99 doors, all are good doors. And you don't, sampai kita tak sadar, kita sudah bakal masuk ke alam jahat. Kita dah go deeper into all the doors already. Dah masuk, kita pass through all the doors until the 100th door. By the time we start to realize it's too late. Sebab itu adalah keizinan yang Allah dah bagi kepada syaitan. Speciality yang Allah dah bagi kepada syaitan. Okey, hadis yang terakhir untuk bab keempat. Okey, saya skip nama narrators. Qala haddatsana rajulun kana yukallimu jin. Okey, ada pun seorang lelaki ini dia bercakap dengan jin. Kemudian dia jumpalah dengan para sahabat. Okey, sebab saya dah skip bab authors kan. So authors pula narrators. Mereka lelaki ini jumpa dengan sahabat-sahabat. Kemudian dia kata, aku dah dapat berjumpa dengan jin tau. Kemudian sahabat pun berkata, qalu laisa alaina ashaddu mimman yatba'u sunnah. Tidak adalah sesiapa selain daripada kami ni, sahabat kata, yang benar-benar ikut sunnah Nabi. Wa amma ashabul ahwa, maka penghuni atau pengikut hawa nafsu ini, fa inna nal'abu bihim lu'ban. Siapa yang ikut nafsu, sesungguhnya nafsu itu mempermainkan mereka dengan permainan-permainan yang macam-macam. Okay. So kat sini apa maksud sahabat-sahabat? Bolayan. Walaupun this guy came to the sahabat telling them proudly, oh today I have spoken to a jinn. So what? We talk to a jinn, we don't care. Itu maksud para sahabat, saya tak kisah. So maksudnya apa yang saya nak ketengahkan dekat sini daripada hadis ni ialah jangan dilayan bisikan-bisikan yang tak tentu. Tapi pergilah, berpeganglah pada sesuatu yang tepat dan tentu yang pasti. Sebab tu Nabi kata kamu dalam Hajjatul Wada ataupun haji terakhir Nabi ataupun lambaian haji daripada Rasul yang terakhir, Nabi kata kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan rosak selagi mana kamu berpegang kepada sunnah dan Quran. Sesuatu Quran dan sunnah, sesuatu yang pasti. So you tak akan hilang. So sahabat cakap kami tak nak dengar pun cerita tentang jin. So kalau orang datang, Cik Rafiah, saya nak cerita tau Cik Rafiah. Kawan Cik Rafiah dia ada cakap macam ini. Oh tak payah Ustazah, saya tak nak dengar, minta maaf. Cik Rafiah ada kawan rapat Cik Rafiah tau. Dia cakap macam ni, tak apa Ustazah, saya tak minta maaf. Ustazah, saya nak pergi ke sana sekejap. Tinggalkan terus. Tinggalkan terus sesuatu yang tak pasti. Pertama tanya orang yang nak bagi tahu ni. Apa yang awak nak bagi tahu ni baik ke tak baik? Tak baik tentang dia. Okey, saya tak nak dengar. Terus angkat kaki jalan. Tak perlu nak tahu. Sebab apa? Knowing ourselves, kita akan ada penyakit hati. Kita belum sampai tak wali, kita jangan sibuk-sibuk nak tahu benda yang tak ada kemana dengan diri kita. Sebab itu sometimes it's not good to apa ni orang kata, kepo-kepo masuk orang punya Facebook, cek sana, cek sini, Instagram orang tak ada kerja, cek Instagram diri sendiri, cek my book. Okay? Ada lagi soalan sebelum kita akhiri? Saya dah habis bab 4 untuk kitab ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk bab 5 insyaAllah. Ada? Okey, kalau tak ada, kita akhiri dengan surah Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih.